Hai, Assalamualaikum. Okey, yang ni adalah video untuk terangkan cara nak buat PB1. PB1 yang ni ada markah So, tolong bagi perhatian. Yang ni yang kena buat kajian kes. Handout soalan saya dah bagi sebelum cuti. So, masing-masing dah dapat handout tu. Soalan dia dan apa yang kamu kena buat. Okay, arahan dia sama je macam yang kamu dapat. Kamu kena buat satu kajian kes di sekitar College Vocational Muslim River ataupun kawasan yang berdekatan. Sekarang masing-masing duduk dekat rumah. So boleh buat dekat kawasan rumah pun boleh, ataupun still nak buat kawasan college pun boleh, sebabnya kita soalan sedidik pun kita buat secara online. So tak ada masalah lah kalau nak buat di kawasan college ataupun yang jauh sikit daripada kawasan kamu. So kajian ni boleh dilaksanakan sehingga 4 hingga 5 orang ahli. So yang ni bergantung kepada jumlah kelas dalam tu. Ada kelas yang saya buat 2 orang satu grup, ada kelas yang saya buat 3 orang satu grup. Okey. So laporan ni mestilah dihantar secara hard copy. Okey, so kalau dalam grup tu ada 3 orang, so 3-3 tu mesti kena hantar laporan dalam bentuk hard copy. So laporan hendaklah diserahkan atau dihantar pada saya pada 14 Jun. Naik cuti Isnin tu terus hantar. So manfaatkan cuti yang ada ni untuk settlekan benda ni. Okey, first mestilah kena ada muka hadapan. So muka hadapan kena ada 5 benda ni lah: logo college, tajuk kajian, nama program, nama pelajar dan nombor IC. Saya dah sediakan satu contoh dekat sini, so dia lebih kurang akan dapat macam ni lah. Ada muka depan, nama college, tajuk kajian. Okay, tajuk kajian ni saya pilih, saya nak tunjukkan contoh untuk kamu ni, saya buat satu tajuk lah. Tajuk saya ketagihan telefon pintar dalam kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Okey, ketagihan telefon pelajar ni saya nak cari pasal apa? Adakah saya nak cari pasal keburukan dia ke, kebaikan dia ke? Kalau keburukan, kebaikan tu dia tak ada nilai kan? Kita sekarang nak cari kajian yang ada nilai. Ada nilai tu maksudnya ada data yang bernilai. Okey. So kita buatlah. So saya buat kat sini, saya nak cari suatu kajian masa yang diambil. Okey. So masa yang diambil ni adalah nilai lah. Ada 1 jam ke, 2 jam ke, 3 jam ke. So saya nak kaji dekat sini masa yang diambil oleh pelajar menggunakan telefon pintar dalam masa sehari. So yang ni program kamu apa, nama dengan nombor IC. Okey. So seterusnya kena ada isi kandungan. Isi kandungan wajib ada 10 item, 1 hingga 10. Okey, yang ni ada dalam soalan kamu. 1 hingga 10 tu apa yang sepatutnya? Tajuk kajian, abstrak, pengenalan objektif kajian, penyataan masalah, bawaan soal selidik, prosedur pengumpulan data, analisis data ni ada yang kamu kena buat lah ni. Yang ni part yang paling penting sekali ni. Yang ni yang data ni, proses data-data yang kita cari tu duduk akan kat sini lah. Saya ni ada 5 subtopik yang kecil. Surah 90 rumusan 10 rujukan. Okey, kita pergi 1.0. 1.0 tajuk. Tulis tajuk dalam satu muka surat saja. Okay, contoh dia macam ni. So 1.0 tajuk kajian. So tajuk pilih apa? Yang macam dekat muka depan tadi ni lah. Ini. So salin balik dekat sini. So tajuk yang kita buat tu apa? Contoh suatu kajian umur pesakit diabetes di klinik kesihatan serendah. Contohlah apa-apalah. Ataupun kos pembelajaran sebulan, kos pembelajaran sehari. Contohlah. Okay, so next 2.0 abstract. Okay, abstract ni adalah sinopsis. Dia adalah sinopsis ataupun ringkasan tajuk kita tu pasal apa. Okey, kat sini pun saya dah buat satu contoh, kamu boleh baca. Okey, tadi saya pilih ketagihan telefon kan, masa yang dah ambil. So kita ceritalah sikit sinopsis tu. Yang ni boleh Google, banyak sangat dalam internet. So kalau saya buat pasal ketagihan telefon pintar dalam kalangan pelajar ni, saya Google je lah maklumat dia, ketagihan telefon pelajar tu. Type je kat situ, semua maklumat keluar. So kat sini kita boleh carilah dia punya, kita boleh cerita sikit lah sinopsis
pasal ketagihan telefon pintar tu apa. Okey, kalau kat sini saya ada tulis ketagihan telefon pintar kini menjadi fenomena global kerana turut menyumbang kepada masalah kesihatan fizikal, mental dan psikososial dalam kalangan pelajar. So yang ni semua ni boleh dapatkan daripada internet. Okey, yang ni abstrak ni macam sinopsis lah. Kalau kita beli buku kan, belakang buku tu kan ada sinopsis dia. Sinopsis biasanya dia akan bagi permulaan cerita. Lepas tu dengan tu dia akan cerita sikit pasal climax dia. Lepas tu barulah cerita pasal penutup dia. So kat sini lebih kurang macam tu saja. So kamu boleh baca kat sini, boleh ambil idea daripada sini lah. Okay. So 3.0 adalah pengenalan. Pengenalan ni macam kita buat karangan lah. Karangan tu kan ada pendahuluan. So lebih kurang macam tu. So kita kena terangkan sikit mengenai tajuk yang dipilih. Yang ni pun sama, buat carian dekat internet mengenai sejarah atau kajian lepas. Kajian lepas ni maksudnya orang dah pernah buat kajian tu. Contoh yang ketagihan telefon tadi kan, mesti ada orang pernah buat kajian tu. So kita boleh baca kajian dia untuk kita ambil lah sedikit maklumat daripada situ. Okay, contoh kat sini juga nak lebih berkualiti kamu punya tu, boleh terangkan juga kebaikan dan keburukan tajuk yang dikaji tu. Contoh ketagihan telefon ni, kita boleh ceritalah telefon tu apa kebaikan dia, keburukan dia apa pula, macam tu. So kat sini pengenalan, contoh yang saya buat ni lah. Okay, yang ni saya buat Google search saja, saya buat carian dalam internet. Okey, yang ni era teknologi maklumat dan komunikasi kini sebagai berkembang. Semua ni ada dalam internet. So bergantung kepada tajuk yang kamu pilih saja. Okey, yang ni maksud saya tadi ni kajian lepas. Kajian lepas ni maksudnya dia pernah buat kajian pasal ketagihan telefon ni. Ni. So kalau kita nak masukkan ni, kita kena tulis nama dengan tahun dia punya tu. Tahun dia buat kajian tu bila. Lepas tu dia buat apa? Dia telah menjalankan kajian apa bagi apa-apa. So boleh ambil idea pada sini. Boleh baca. Slide ni nanti saya akan bagi soft copy dia. So objektif kajian pula saya nak kamu tulis dalam bentuk poin lah. Sekurang-kurangnya 3 objektif. Okey. Objektif kita yang pertama ni letak tajuk je. Tajuk ni kita nak cari data pasal apa. Kalau tadi saya nak cari tempoh masa yang digunakan oleh pelajar adalah sehari dah tempoh pintar tu. So yang kedua, kita nak cari nilai-nilai sukatan serakan. Bila kita dah ada data-data ni, kita akan buat jadual kekerapan kan. So kita akan cari sukatan serakan. Sukatan serakan tu adalah Q1, Q2, Q3, julat antara kuartal. Lepas tu kita nak cari variance dengan sisihan Y. Okay. So penyataan masalah. Seterusnya 5.0 penyataan masalah ni adalah kajian yang kita buat tu perlu dapat menyelesaikan masalah. Okey, so kita cari tadi masa tempoh ketagihan telefon kan. So kita cadangkanlah beberapa langkah ataupun beberapa cara untuk kita kurangkan pelajar kita ni menggunakan telefon terlalu berlebihan. Lepas tu kita terangkan juga masalah yang kita nak selesaikan tu. Lepas tu contohlah masalah tu kita nak selesaikan mengurangkan masa yang diambil, mengurangkan masa dalam menghabiskan menggunakan telefon kerana boleh mengganggu akademik, contohnya. Lepas tu menyatakan mengapa masalah itu perlu diselesaikan. Macam tadi lah, mengapa. Sebabnya bila terlalu banyak guna telefon masa kat situ, nanti boleh mengakibatkan akademik jadi lemah, masa rehat tak cukup, boleh bagi apa-apa sahaja. Contoh yang berkaitan dengan tajuk lah. Okay. So yang ni pun sama, saya buat cari dalam internet sahaja. So yang ni boleh cari, boleh ambil idea daripada sini, bergantung kepada tajuk. So borang soal sidik. Borang soal sidik ni kita nak 50 orang. Okay. 50 orang responden. So maksudnya data kamu tu ada N tu ada 50 data lah. So yang ni saya nak kamu buat dalam Google Form sebab saya tak nak risikokan kamu keluar. So buat dalam Google Form, lepas tu print borang dan letakkan dalam bahagian 6.0 tu lah.
Okay, contoh dan cara bina ni saya dah masukkan dalam YouTube. Ni link dia, nanti saya akan bagi link dia. So kamu boleh tengok dekat sini. Simple je. Nanti borang ni kamu boleh print dan letak kat bahagian 6.0 ni lah. Okay. So next 7.0 prosedur pengumpulan data. Okay, prosedur ni maksudnya langkah-langkah apa yang kita buat daripada mula-mula sampai dah kita dapat data ni. Okay, yang ni kalau kamu nak ambil daripada sini pun boleh. Saya rasa benda ni sama je, step dia bagi semua. Mula-mula kita akan sediakan borang soal selidik, Google Form, semua akan guna Google Form. Lepas tu yang ni 50 semua akan guna 50. Lepas tu kat sini bergantunglah kamu buat kat mana, dengan siapa kamu punya responden. Lepas tu kat sini sama mengenai list data, kat sini pun sama, kat sini pun sama. So yang ni boleh ambil idea daripada sini, cuma yang ni lah tukar sikit. 8 analisis data. Analisis data ni ambil daripada Google Form. Okey, Google Form tu yang kita buat tadi tu dia direct boleh generate terus. Okey. Okay, ni contoh yang saya dah buat. Contoh tadi dalam borang tu saya ada nyatakan masa. So masa tu dalam borang tu kita buat siap-siap 1 hingga 3 jam. Sebab kita nak letak daripada dekat kelas ni. Yang ni kan kita punya saiz kelas. So saiz kelas ni kena seragam kan. So dekat soalan tu kita kena buat lah biar dia orang pilih dia nak 1 hingga 3 ke, 4 hingga 6 ke, 7 hingga 9 ke, 10 hingga 12 ke, 3 hingga 13 hingga 15. So yang ni saya ambil daripada Google Form tu. Bila kita dah buat, so katakanlah kita dapat yang ni. Yang jawab 1 hingga 3 jam tu 11 orang. Yang jawab 4 hingga 6 jam tu 22 orang. 7 hingga 9 jam 12. 10 hingga 12 jam 3 orang. Dan last kali 13 hingga 15 jam 2 orang. So selepas tu ni 2 ni wajib. Yang ni wajib untuk jadual kekerapan. So yang ni kita tambah. Kekerapan longgokan dengan sepadan atas kita tambah sebabnya kita nak buat graf ojib. So yang ni 8.1 tadi. So yang ni 8.1. Yang ni 8.2. 8.2 graf. So graf apa dekat sini, kekerapan longgokan, dekat sini sempadan atas. So buat siap-siap kat sini, tambah je terus. So kita boleh lukis lah. Cumanya kamu kena tengok skala lah ni, skala yang sesuai lah. Lepas tu jangan lupa tambah 1 kelas. Apa yang kita belajar itu tambah 1 kelas baru atas ni kan. Okay, yang ni tambah 1 kelas baru. Okay, supaya nanti data graf kita tak tergantung lah, supaya dia menyentuh faksi X nanti. Seterusnya 8.3 menentukan median. Okay, yang ni lah Q2, Q1, Q3. So nak cari ni sama yang macam kita buat dalam latihan sebelum ni. Yang ni kamu dah dapat dalam kamu punya data lah. Kamu dah kumpulkan ni X ni F. Yang ni kekerapan longgokan kita cari. Lepas tu sempadan bawah. Sempadan bawah kita tambah 1 kolom, kita cari sempadan bawah. Sempadan bawah kalau yang ni contoh dia 0 tambah 1 bahagi 2 kan. Yang ni 4 tambah 3 bahagi 2. Okey. Kalau yang ni 6 tambah 7 bahagi 2. Kalau yang ni 9 tambah 10 bahagi 2. Yang ni 12 tambah 13 bahagi 2. So cari kedudukan dulu. So median 1/2 daripada jumlah. Jumlah kita 50. So kedudukan yang 25 tu ada dekat sini kan. So sini 11, sini 1 hingga 11, sini 12 hingga 33. So 22 masuk kat sini. So kedudukan yang ke-25 ni barulah kita masuk dalam rumus dia. Yang ni sama macam dalam latihan yang kita buat. So yang ni adalah sempadan bawah. Yang ni kita ambil kedudukan dia. Ini 25. Yang ni kekerapan longgokan sebelum 11. Yang ni kekerapan dia 22. Saiz dia 3. 4 hingga 6. 4, 5, 6, 3. So masukkan dalam kalkulator dapat 5.41. Nak guna step yang sama, langkah yang sama untuk kamu cari Q1 dengan Q3.
Okay, so next 8.4 memplot blocks and whisker. Yang ni tak payah lukis sendiri. Yang ni kita guna format Excel. Yang ni saya akan bagi nanti. So nak guna dia sangatlah senang. Okay, kat sini tadi N kita, responden kita 50 kan. So kat sini mesti ada 50 nombor lah. Kalau tadi saya punya ni, saya kena tengok balik lah data saya. 1 hingga 3 ni 11 kan. 11 ni saya kena tengok lah siapa, 11 ni siapa yang pilih 1, berapa orang, sejam siapa, berapa orang, 2 jam berapa orang, 3 jam berapa orang. So saya masuklah kat sini, katakanlah sejam tu ada 3 orang. Saya buatlah kat sini. 1, 1, 1. Katakan 2 jam pula ada 3 orang. 2, 2, 2. So masukkan ikut data yang kamu dapat tu lah. Ikut yang data yang kamu dapat ni. Sampailah 50. So lepas tu kita, yang ni semua auto. Yang ni akan keluar auto. So nanti perin yang ni letakkan dekat bahagian 8.4. Seterusnya 8.5 menentukan variance. Ni pun sama juga, variance dari sampai awal kita guna rumus, dan sebelum tu mesti kena ada jadual kekerapan. So yang ni benda yang sama tadi, ni benda yang sama kita dah ada tadi, ni pun kita dah ada. Cumanya kita kena tambah titik tengah, x square, x kuasa 2, fx dengan f, x kuasa 2. So yang ni boleh rujuk nota muka surat 39. Yang ni saya dah terangkan. Okey, yang ni baru je kita buat latihan yang ni. So sama saja. Selepas tu rumusan. So rumusan ni apa yang nak kena ada? Rumusan ni menyatakan secara ringkas lah tentang dapatan hasil kajian kita. So kamu boleh ceritalah daripada data yang kamu dapat tu, mesti boleh tengok kan siapa, apa, penggunaan jam tu, siapa yang paling sikit, siapa yang paling banyak, berapa peratus, dari segi berapa peratus penggunaan telefon tu, sikit ke banyak. Lepas tu kita boleh cadangkan juga masalah, kalau masalah yang ditemui lah semasa menjalankan kajian. Contohlah kamu buat kajian tu, ada pelajar yang menggunakan telefon lebih daripada 10 jam sehari. So kita boleh cadangkan lah untuk mengelakkan masalah kesihatan ke, mata ke, boleh cadangkan kita boleh cadangkan kepada kolej ke untuk buat satu aktiviti bagi mengisi masa pelajar-pelajar ni supaya tidak terluang dengan telefon pintar. Okay, yang ni tak ada masalah, kamu boleh Google cari maklumat. Cuma kena rajin lah, kena rajin buat carian di internet untuk dapatkan maklumat. Okey. So last sekali rujukan ni guna format APA dekat Microsoft Word. Okay, first kamu kena tekan dekat reference ni, lepas tu insert citation, lepas tu add new source. Dia akan keluar macam ni. So dia akan keluar macam ni, kamu isilah. Bila kamu klik dekat satu kotak ni, dia akan bagi example kat bawah ni. So kamu boleh tiru dekat dia kat sini lah. Boleh tengok contoh dekat sini macam mana cara nak isi. So isi ni, klik OK. So dia akan keluar dalam bentuk APA format. So saya nak sekurang-kurangnya 3 rujukan lah. Okay. Okay, itu sahaja. So selamat berkajian. Okay, so ingat kita kena hantar 14 hari bulan. So saya nak check part by part. So hari mungkin satu kelas, okay, 1 jam kelas kita, 1 sesi, mungkin saya nak tengok abstrak dia. Lepas tu 1 sesi kelas saya pula, saya nak tengok pengenalan. Lepas tu saya nak tengok objektif kajian. So saya nak tengok part by part lah kamu hantar. Okay, so nanti saya, apa-apa arahan nanti saya akan terang dekat WhatsApp balik lah apa yang nak kena buat. So far, so ini sahaja penerangan dulu. So kalau ada apa-apa tak faham nanti boleh tanya saya. Okay, terima kasih.